Terima kasih Puan Miss Leo. Salam, silakan Puan Ainon. Boleh kita sambung agaknya Ustaz? Boleh. Sila. Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang pukul 4.45 petang dan pada hari ini kita teruskan sesi daurah tadabbur khas surah Al-Fatihah pada petang ini bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim, Imam Masjid Negara. Kita telah pun sampai kepada ayat 1 hingga 3 dan seterusnya kepada ayat 4 dan 5 Ustaz ya. Iaitu kita telah pun merangkumi komponen Al-Fatihah iaitu akidah dan seterusnya kepada ibadah dan seterusnya kepada komponen akhlak dan tasawuf Ustaz ya. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat 3 dan 4, gabungan keduanya, kita tahu bahawa kita masuk syurga bukan kerana amal ibadah kita, tapi kita masuk syurga kerana rahmat dan kasih sayang Allah. Sewaktu Allah mention tentang rahmat kasih sayangnya, digandingkan dengan Maliki Yaumiddin, dia berkuasa terhadap hari tersebut. Maksudnya, sebarang bentuk ketidakadilan yang kita lalui semasa di dunia, Allah akan dirikannya di akhirat. Kadang kita rasa hasil layanan manusia pada kita, kita baik dibalas jahat, kita berjanji namun ada orang mungkiri, kita berharapkan ihsan daripada manusia tapi tidak diberi. Pada hari itu, Maliki Yaumiddin, Allah akan lunaskan kesemua apa yang menjadi hutang-hutang di dunia dahulu. Dan sebelum kita beralih ke ke ayat keempat, sedikit tentang raja. Bayangkan kalau ada satu negara tu, dia ada raja dan raja tu yang meletakkan satu undang-undang yang perlu dipatuhi. Katalah rakyat langgar undang-undang tu, seorang rakyat telah melanggar undang-undang tu. Dah tentu raja itu akan balas orang tu dengan hukuman yang dia dah tetapkan. Prinsipnya begitu kan. So kalau raja tu tak balas, dia ada 3 kemungkinan kenapa raja tu tak balas. Pertama, raja tu tak mampu untuk jatuhkan hukuman pada orang tersebut. Raja tak mampu. Yang kedua, raja tak tahu bahawa orang tu sedang ataupun telah melanggar hukum. Kalau polis tak buat tak tahu dan tak laporkan pada raja, macam mana raja nak tahu? Yang ketiga, kenapa raja tak hukum? Kemungkinan raja suka dengan perbuatan orang tu melanggar peraturan. Raja redha. Mungkin yang langgar tu anak dia. Jadi daripada perumpamaan ni, Allah pasti balas. Sebab kalau Malik Yaumiddin ni tak wujud, berkemungkinan orang boleh menganggap Allah tak mampu nak balas. Allah tak tahu perbuatan orang tu. Allah suka dengan perbuatan orang tu. Sedangkan bila Allah kata dia berkuasa untuk balas, maksudnya dia bukan sahaja berkuasa sebenarnya untuk balas, dia tahu kita buat dan dia tak suka apa yang kita buat. Tu bayangkan tu. Allah kata Malik Yaumiddin, akulah raja hari pembalasan. So dia mampu, dia tahu kesalahan yang kita buat dan dia memang nak balas. So kerana peringatan keras daripada Allah semacam itu, penutup kepada pengenalan Allah buat kita. Setelah kita tahu Allah yang berkuasa mengatur kehidupan kita, setelah kita tahu Allah mencurahkan kasih sayang, rahmat, perhatian, cinta dan dia punya care terhadap kita, dan setelah kita tahu bahawa
kehidupan kita terjamin jika kita bersama dengan dia. Keadilan pasti tertegak walau apa berlaku atas muka bumi. Setelah kita dapat jaminan itu, kan 3 benda utama, Allah atur hidup kita, Allah penuh dengan kasih sayang, dan Allah jamin kehidupan kita di akhirat jika kita beriman. Maka apa yang perlu kita tunggu lagi? Iyyaka na'bud. Ya Allah, sungguh hanya Engkau aku sembah. Setelah kita tahu 3 ciri utama Allah Subhanahu wa taala, kita takkan pilih yang lain. Ya Allah, aku iyyaka na'budu. Ya Allah, aku, kami. Kami hanya sembah Engkau. Mana kontrak kami nak sign? Kami sedia untuk menyembahmu. Iyyaka na'bud. Kami sedia berkali-kali na'budu fi'il mudhari'. Na'budu fi'il mudhari'. Continuous. Kami sanggup berkali-kali menyembahmu. Hanya padamu kami sanggup berkali-kali untuk sembah. Bukan 1 kali, bukan 2 kali. Berulang kali sampai kami mati. Na'budu. Kami. Dan bila disebut kami, aku tidak datang seorang. Aku solat ni aku tidak datang seorang. Aku sebolehnya ajak ramai orang sama-sama sembah Engkau. Sekurang-kurangnya aku usahakan untuk solat berjamaah. Sama-sama, na'budu, sama-sama untuk sembah. Tumpuan kami sama hanya pada Engkau. Iyyaka na'bud. Dan itu impak kalau kita benar faham. Kita bersedia untuk sembah Allah. Na'budu. Dan sebenarnya tuan-tuan, jika kita teruskan pembacaan kita dalam surah Baqarah. Dalam surah Baqarah, ayat yang sekejap saya gelintar, ayat yang ke-21. Ayat ke-21. Allah nyatakan, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptamu. Ini seruan pertama kepada seluruh manusia untuk menyembah Allah. Seruan pertama kepada seluruh manusia untuk menyembah Allah. Tapi dalam suratul Fatihah, sebelum Allah seru kepada seluruh manusia, kita voluntarily, kita secara sukarela, kita setelah kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya yang luar biasa, dengan dia mengawal selia kehidupan kita dan dialah menjaga kita selama ini dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh ta'zim dan dengan menjanjikan keadilan di akhirat nanti, kita voluntarily, kita secara sukarela, Ya Allah, kami hanya sembah Engkau. Hanya kepadamu kami sembah. Sebelum 20 ayat selepas ni, lebih daripada 25 ayat selepas ini, Allah arahkan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, sembah Tuhanmu. So rupanya, daripada surah Fatihah lagi, Allah telah memberikan satu atribut kepada orang beriman. Orang beriman, dia ada keinginan untuk berinisiatif. Keinginan untuk berinisiatif. Dia tidak pasif, dia aktif. Dia kenal Tuhan, dia sendiri nak sembah Tuhan tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Kenapa nak sembah Tuhan? Kenapa nak sembah Allah? Kerana sifat penerangan, penjelasan 3 ayat pertama. Kami bersedia, kami mahu menyembahmu. Kami sendiri yang mahu menyembahmu. Ada Allah suruh? Tak. Allah tak perintahkan lagi? Tak. Allah perintah nanti ayat 21 surah Baqarah. Ni kita ada inisiatif, kita yang nak sembah Allah Subhanahu wa taala. Itu impak surah Fatihah. Kita bersedia. Ya Puan Rozani,
Maaf Ustaz. Ada soalan Puan Rozani? Tak Tertekan. ada, tak ada. Tak ada, tertekan. Maaf. Tak Maaf, Ustaz. sensitif kalau ada tekanan. Silakan Ustaz. InsyaAllah tidak. Tertekan. Okey, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami sembah dan hanya padamu kami mohon bantuan dan pertolongan. Di awal tadi saya ada sebut dan Nabi berpesan tentang jantung kepada surah Fatihah ini adalah ayat kelima. Apa maksud jantung? Tema utama surah Fatihah ini adalah pada ayat kelima. Dan kalau kita perhati ayat kelima ini, iyyaka itu adalah isim. Isim isim mausul. Penghubung. Ataupun dia dalam bentuk seruan. Iyyaka, isim. Na'budu fi'il. Sebelum ni 3 ayat pertama semua isim. Semua noun, kata nama. Iyyaka kata nama, na'budu kata kerja. Allah baru perkenalkan kata kerja. Kemudian wa iyyaka itu kata nama, nasta'in kata kerja. So apa beza kata nama dan kata kerja? Kata nama tadi antara dia punya atribut, antara sifat dia ialah dia kekal. Tapi kata kerja, dia tidak kekal, dia terikat dengan masa. Dia boleh berubah. Dan yang tidak kekal, terikat dengan masa, berubah-ubah ni siapa? Kita, makhluk, hamba yang lemah. Pekerjaan kita pagi tadi, kita dah lupa apa kita buat pagi tadi. Kita kena fikir, masak-masak dalam-dalam, kenang balik, baru kita ingat. Itu lemahnya pekerjaan ni. Tapi kalau nama, dia kekal. Dia kekal. Pekerjaan, dia terikat dengan masa dan dia tamat, habis. Tadi kita berlari, sekarang kita duduk. Perbuatan tadi sudah lepas. Sudah tak wujud, kita perbuatan yang baru. Begitulah manusia. Silih berganti. Orang dahulu tak wujud dah, mati. Diganti dengan generasi selepasnya. Diganti dengan kita. Kita lepas ni tak wujud, mati. Diganti dengan anak dan cucu kita. Begitulah manusia. Na'budu. Fi'il, mudhari' ataupun kata kerja. Kata kerja. Dan bila disebut kata kerja, na'budu, dia melambangkan kita nak bertindak. Kita nak bertindak. Na'budu, kita nak buat sesuatu. Kita nak beribadah. So ini menunjukkan komitmen kita. Bukan saja inisiatif, bukan saja aktif. Tapi kita sudah menunjukkan komitmen kita sebagai hamba. Mengakui Allah itu Tuhan. Allah itu Rabb. Ini pengakuan besar dari seorang hamba kepada Tuhannya. Hanya padamu kami sembah. Tak ada yang lain. Hanya engkau. Dan hanya padamu kami mohon bantuan, mohon pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang kita nak tengok apa maksud nasta'in. Okey, nasta'in. Oh, sebelum tu. Oh, okey. Sebelum tu, ini besar impak dia. Okey. Sini Rabb. Kan tadi saya kata Rabb ni dia ada pasangan. Pasangannya adalah Abdun. Ain, Ba dan Dal. Abdun. Tadi kita mengenali Allah tu sebagai Rabb. Dan kita sekarang declare yang kita ni hamba. Sekarang kita declare yang kita ini hamba. So, hamba ini apa pengertian hamba? Rabb tadi ada sekurang-kurangnya 5 pengertian. Sekarang ni apa pengertian hamba? Hamba ada 2 pengertian utama. Pertama, sembah. Sembah. Itu dikenali sebagai ibadah. Penyembahan, aktiviti penyembahan.
Yang kedua, pengabdian. Pengabdian. Ibad dan abdun. Ada jodoh kakak ni kita lihat kan. Bawah, Bima. Kami kan bayar. So, satu penyembahan Tangan. dan satu lagi pengabdian. Apa beza dia? Penyembahan ialah aktiviti kita menyembah. Solat, zakat, puasa. Itu kita buat aktiviti. So, sepanjang kita melakukan aktiviti penyembahan itu, kita menjadi hamba Allah. Tapi problemnya ialah tanpa pengabdian, di luar solat, kita jadi orang berbeza. Ada je orang yang buat aktiviti haram, buka kedai jual arak, tapi masuk waktu dia sembahyang. Itu dia hanya melakukan aktiviti penyembahan, menyembah Allah. Tapi dia tidak mengabdikan diri pada Allah. So, pengabdian berlaku secara terus-menerus dalam solat sama macam di luar solat. Di luar solat dia menjadi hamba Allah. Tutur katanya terjaga. Kalau dia parking waktu Jumaat, dia betul-betul parking sehingga tak menyusahkan orang. Ni kadang sampai double parking, triple parking. Habis Jumaat dia boleh borak dengan Tok Imam. Kereta dia tu menghalang ratusan, ribuan orang nak keluar. Selfish, pentingkan diri. Sebab hamba, dia perlu beradab dan berakhlak sebagai seorang hamba. Nak budu, kami bersedia untuk menyembahmu. Malah kami bersedia mengabdikan diri hanya untuk engkau. So, pengabdian hamba ni, bila jadi hamba Allah, kita automatik akan lepaskan diri dari segala macam pengabdian kepada yang lain. Kita lepaskan diri dari jadi hamba abdi kepada budaya. Kita lepaskan pengabdian jadi hamba abdi kepada kawan-kawan yang suka mempengaruh, mengasut apa kata orang. Kita lepaskan diri daripada tu. Kita buat kerja, berpakaian bukan ikut apa kata orang. Apa yang Allah pandu. Kita lepaskan diri daripada bentuk fashion. Kita lepaskan diri daripada bentuk kongkongan hiburan. Kita lepaskan diri daripada kebergantungan kepada bentuk keuangan. Kerana harapan dan garapan kita hanya dari Allah. Kita abdikan diri dengan Allah. Kita tidak jadi hanya gila kerja. Gila membina karier. Itu bentuk pengabdian. Dan berbeza dengan ibadah penyembahan. Itu maksud abdun. Kita bersedia menjadikan Allah sebagai Tuhan yang utama, yang paling utama. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Kemudian, wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Okey. Nasta'in adalah bentuk permohonan pertolongan. Dan selalunya kita ini, bila kita kata kita mohon pertolongan, dia akan membabitkan salah satu dari dua perkara ni. Kalau kita mohon minta tolong, dia akan membabitkan salah satu daripada dua perkara. Pertama, ada terlalu banyak benda yang kita nak. Bila kita minta tolong ni, ada terlalu banyak benda yang kita nak.
Kita nak apa? Kita nak harta, kita nak anak, kita nak kesihatan. Banyak, tak terkira banyak benda yang kita nak. Kita nak Allah tolong kan? Nasta'in, kita nak Allah tolong. Kita nak apa yang kita nak. Terlalu banyak. Maka nasta'in, kita perlu minta pada Allah. Apa pun. Nak isteri lagi ke, nak kahwin lain ke, ikutlah. Minta pada Allah. Nak apa yang nak. Itu bentuk pertolongan. Yang kedua, ada perkara yang kita perlukan bantuan agar Allah tolong bantu, tolong selesaikan. Contohnya kita sakit, kita minta Allah angkat kesakitan. Kita hilang apa? Pekerjaan mungkin, kita minta Allah mudahkan urusan-urusan kita. Sebab kita sentiasa menghadapi perkara-perkara ini secara rutin. Terima kasih. Secara rutin. Itu maksud nasta'in. Kita minta bantuan, pertolongan dari Allah agar selesaikan tadi pertama kehendak kita, yang kedua keperluan kita. Keperluan kita. Dan hanya Allah yang dapat bantu selesaikan problem tu. Sebab kadang kita dah sampai dinding, dah santak, tak tahu nak minta tolong pada siapa dah. Kembalilah pada Allah. Allah akan tunjuk jalan keluar. Allah akan tunjuk jalan keluar. Cuma kita kena lihat pula kata akar kepada nasta'in. Kata akar kepada nasta'in ni isti'an yasta'inu. Ista'ana yasta'inu. Okey. Ataupun kata akar dia aunun. Aun ni bantuan. Dan bila sebut bantuan, dia ada perkataan lain yang merujuk kepada bantuan. Nasrun, bantuan idza ja'a nasrullahi wal fath. Fath juga bentuk bantuan, kemenangan. Tapi di sini Allah guna aunun. So kena faham bentuk aun ni macam mana. Nasta'in ni macam mana. Saya bawa contoh begini. Katalah Puan Rozani sedang memandu kereta. Sedang memandu kereta, tiba-tiba ada kereta kat sebelah, horn, dan bagi tahu tunjuk tayar. Baru perasan rupanya tayar pancit. So Puan Rozani pergi ke tepi. Pergi ke tepi, bertenang. So ingat balik step-step yang perlu dibuat waktu keadaan macam tu. Mula-mula call plus dekat highway, call plus bagi tahu sedang stranded, tayar pancit, mohon bantuan. So sementara tunggu plus, adakah wajar untuk kita duduk lepak tak buat apa-apa? Kerana Puan Rozani orang yang terlatih, maka dia pelan-pelan keluar, buka bonet, keluarkan tiga hazard tu, tiga segi tu, dia letak jarak lebih kurang 100 meter daripada kereta untuk bagi warning kepada kereta dekat highway yang bergerak laju. Warning ada kecemasan tengah berhenti kat tepi. Ataupun mungkin dekat jalan kampung, dia letak hazard tu dan Puan Rozani keluarkan tools untuk buka tayar, keluarkan jack untuk angkat kereta, keluarkan tayar spare, menggunakan kudrat yang ada. Tengah-tengah dia keluarkan semua barang tu dan dia cuba untuk buka, rupanya dia tak mampu nak buka skru. Kerana kudratnya tak seperti kudrat lelaki, tak mampu. Maka itu jam setelah dia usaha keluar daripada kereta, dia keluarkan barang yang patut, keluarkan tools, dia jack tu kereta, dia keluarkan tayar spare, barulah dia minta bantuan
kalau ada orang dekat keliling, minta tolong settlekan. Itu bentuk kita minta bantuan dari Allah. Setelah kita buat sesuatu, bukannya duduk dalam kereta, main phone, harap Allah tolong. Tak. Itu bukan konsep nasta'in. Nasta'in ialah pertolongan yang kita mulakan dulu gerak kerja. Dan dalam masa yang sama, mohon Allah bantu. Bukannya hidup dia, bangun tidur, makan, lepas tu doa, ya Allah, moga kehidupan aku bertambah mudah. Tapi kerja pun tak cari, pemalas macam tanggung biawak hidup. Itu bukan nasta'in. So nasta'in, bantuan yang kita dah usahakan dulu. So, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya padamu kami berusaha untuk sembah dan hanya padamu kami nak menjadi abdi untuk engkau dan hanya padamu kami akan berusaha dan kami hanya minta bantuan dari engkau. Kemudian, bila sebut tentang bantuan dan pertolongan dan tadi konsep pertama bantuan dan pertolongan bagi manusia ni ialah sangat banyak benda yang dia nak. Sampai kadang dia keliru. Dia nak apa sebenarnya ni? Kan? Kalau kita bagi pen dan kertas kepada 100 orang calon, 50 lelaki dengan 50 perempuan, atau 10 lelaki, 10 perempuan, bagi pen dan kertas, suruh list downkan 10 perkara yang dia nak dalam hidup. Yang lelaki kita boleh agak dah dia nak apa. Tapi yang perempuan ni, macam-macam dia nak. Ada yang minta pinggan korel, ada yang nak kain batik lepas, ada yang nak melancong, ada yang nak thermomix, macam-macam. Dan suruh letak priority, macam-macam benda yang kita nak. Tu nasta'in, macam-macam kita nak minta pertolongan dari Allah. Dan sekarang Allah guide kita. Kerana tadi kita kata na'budu, kami hanya sembah engkau dan tolonglah kami. Kan kita dah minta tolong, sekarang Allah tolong. Allah tolong. Allah tolong kita untuk minta perkara yang paling penting. Dalam banyak-banyak perkara yang kita nak, paling penting ialah hidayah. Itu paling penting. Sebab Allah Maha tahu apa yang paling kita perlu. Kerana terlalu banyak pertolongan yang kita perlu sampaikan. Kalau kita nak senaraikan, terlalu banyak. Tapi Allah ajar kita untuk minta perkara paling utama. Perkara paling utama yang kita perlu minta pada Allah without miss ialah ihdina, tunjuk kami. Tunjuk kami. Bukan tunjuk hanya aku seorang. Anak bini aku pun perlu dapat petunjuk. Bukan tunjuk hanya aku seorang. Rakyat aku pun perlu dapat petunjuk. Ihdina, tunjuk kami. So maksud ihdina. Tunjuk kami. Dan panjang betul surah ni. Okey, dan bila sebut tentang ihdina, tunjuk kami, apa perlunya Allah tunjuk ni? Apa perlunya Allah tunjuk? Kerana dalam hidup kita ni tuan-puan, kita akan bertemu dengan pertembungan demi pertembungan. Kita akan bertemu dengan pertembungan demi pertembungan. Macam mana tu? Dia macam ni.
Dalam satu keluarga, bila ayah bagi arahan dan mak bagi arahan yang lain, anak nak ikut yang mana? Bila suami pilih A dan isteri pilih B, nak ikut yang mana? Bila majikan kata A dan staff kata B, nak ikut yang mana? Bila kerajaan kata A dan rakyat kata B, kita nak ikut yang mana? Sebab pertembungan tu tidak akan berkesudahan. Pertembungan tu tidak akan terlerai sampai sudah. Dia takkan ada jawapan. Yang lelaki dengan pendapat dia, yang perempuan dengan pendapat dia. Yang lelaki rasa dia tidak bersalah, yang perempuan pula tidak pernah mengaku kalah. So macam mana nak leraikan keadaan macam tu? Nak leraikannya adalah kita perlu kepada jalan tengah atau ada kata pemutus. Lelaki dan perempuan berbalah, kita perlu ada satu kata pemutus. Dan kata pemutus ni hanya datang dari Allah melalui kitab dan Rasulnya. Rakyat dan kerajaan berbalah, dia kena ada kata pemutus. Sebab tu Allah kata apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasula ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berbalah tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, kembali kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul saja sebagai kata pemutus. Dia tak boleh ikut kerajaan saja yang betul atau rakyat saja yang betul. Compang perenang punah ranah. Ihdina ialah kita mohon Allah beri jalan, beri panduan, beri kata putus, beri panduan sebenar, bimbing hidayah. Itu ihdina. Dan katalah, saya pergi ke satu tempat, saya pergi ke pavilion, tak pernah pergi PV. Dan bila sampai saya terpinga-pinga, mana nak cari kedai ni? So saya pun tanya pada counter, information counter kat situ. Adik manis, boleh tak tunjukkan saya pada kat mana kedai Skechers? Lepas tu dia pun kata, Encik, jalan kat sini. Kedai Skechers tu dekat tingkat 5, Cik. Bangunan barat, tingkat 5. Okey, saya tanya, minta petunjuk, minta panduan. Adakah orang tu bagi tahu petunjuk dan panduan? Ya, dia tunjuk kedai tu ada tingkat 5 dekat bahagian barat. So saya pun pergi cari sendiri. Pergi cari mana bangunan barat, oh tingkat 5. Setelah puas setengah hari mencari, oh baru jumpa kedai Skechers. Itu pilihan pertama. Scene yang kedua, saya pergi dekat kaunter, information counter, saya tanya, kedai Skechers, dan dia kata, encik naik, encik jalan terus, nanti dekat hujung tu encik naik lift. Ada lift kat hujung tu, naik lift, tekan tingkat 5, kedainya tu 5 kedai daripada lift sebelah kiri. Itu juga bentuk petunjuk. Dan petunjuk tu lebih detail. Tapi saya perlu mengingat, oh lepas ni yang ini, lepas yang ini step kedua yang ini, step ketiga yang ini, step keempat pun makan masa juga nak ambil. Kalau tadi setengah hari, ni mungkin makan masa berapa? 10 minit, 20 minit, 30 minit. Tapi scene yang kedua, bentuk petunjuk yang kedua ialah,
Okey encik, mari saya bawakan encik ke kedai berkenaan. Dia pimpin tangan saya. Walaupun adik manis, bukan mahram, dia tak kisah, batal wuduk lah. Dia pimpin tangan saya, bawa naik lift sampai ke depan kedai. Encik, ini kedainya. Ada apa yang saya boleh bantu lagi? Itu macam saya bagi 5 star. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sudi untuk pandu kita, pimpin kita, bukan saja melalui jalan ini di dunia. Bukan saja ditunjuk dalam kitabullah, malah ditunjuk melalui perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja dipimpin macam mana nak ke situ, tapi dia bimbing tangan kita daripada satu poin kehidupan kepada satu poin kehidupan kepada satu poin kehidupan, dan akhirnya dia pimpin kita sampai masuk syurga. Kerana itu ahli syurga berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahillazi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk sampai ke syurga ni, sampai ke sini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami takkan mungkin dapat petunjuk untuk sampai ke syurga ini. Kami tak mungkin akan jumpa jalan untuk sampai ke syurga jika Allah tidak tunjuk. Itu powerfulnya ihdina, permohonan kita untuk minta panduan, minta petunjuk, minta dibimbing. Allah bukan saja beri panduan, Allah bukan saja tunjukkan jalan, Allah pimpin melalui jalan tu sampai ke syurga. So tuan-puan rasa adakah bentuk permintaan pertolongan yang lebih hebat daripada ihdina? Tiada. Tiada. Ini paling utama. Tapi bagaimana pemahaman kita terhadap hidayah selama ini? Jauh beza. Malah kita pandang rendah, pandang enteng terhadap perkataan hidayah. Sedangkan itulah perkataan yang Allah pilih khusus untuk kita. Kau minta yang ini. Ihdina. Dan permintaan ini wajib 17 kali sehari semalam. Kita minta, pandulah kami ya Allah. Pandulah kami ya Allah. Kami tak tahu apa-apa. Pandu kami ya Allah. Ihdina. Kemudian Siratal mustaqim. Oh, by the way, ihdina itu adalah fi'il amar. Fi'il amar. Kita mohon. Ihdina tu bentuk ayat arahan, fi'il. Dan fi'il ini, apa sifat dia fi'il tadi? Dia terikat dengan masa, dia akan habis dan tamat. So kita kena minta lagi dan minta lagi dan minta lagi. Dan ihdina sifatnya apa? Macam manusia. Lepas satu hidayah ke satu hidayah ke satu hidayah yang lain. So bermula sifat manusia. Tadi 3 ayat di atas isim kekal itu tentang Allah. Dan sekarang kita belajar tentang manusia. Apa yang manusia perlukan? Manusia perlukan kepada hidayah. Dan dia dalam bentuk fi'il. Fi'il. Fi'il ni manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa dia siratal mustaqim? Sirat ni jalan. Sirat ni jalan. Dan jalan yang macam mana? Jalan yang macam mana? Sirat ni dia ada apa nama? Dia ada atribut dia ada sifat kepada jalan tu.
Sirat ni jalan yang besar, jalan yang panjang. Jalan yang besar, jalan yang panjang. Dan dia berisiko. Besar, panjang dan dia berisiko. Sirat. So jalan yang berisiko, kita perlu tak pada guide, pada orang yang tunjuk? Ya. So jalan ini kita tak boleh pergi seorang-seorang. Sebab jalan utama, jalan besar ni, dia banyak risiko. Risiko aksiden, risiko kemalangan, risiko menyimpang dan melencong. Walaupun jalannya tu besar, lurus dan panjang, dia ada kemungkinan kerana jalan lurus, besar dan panjang, kemungkinan akan bosan. Kita perlu pada hidayah tu, perlu pada petunjuk tu atau sirat. Dan sifat kepada sirat ni mustaqim. Mustaqim. Okey, mustaqim tu apa? Lurus. Lurus. Dan mustaqim, okey, sirat tadi dia ada 5 kriteria. Tengah cari tadi sebenarnya 5 kriteria. Pertama, jalan tu mesti lurus, sirat ni mesti lurus. Yang kedua, sampai kepada tujuan. Yang ketiga, kriteria dia paling dekat, jalan yang paling dekat. Yang keempat, dia luas. Yang kelima, destinasi yang bakal sampai itu khusus. Destinasi yang bakal sampai itu khusus. Okey, tadi kita dihidangkan dengan beberapa kepelikan. Kenapa Allah pilih begitu dan kenapa Allah pilih begini. Sama juga dengan ihdina, tunjukkan kami. Kenapa kita minta Allah tunjukkan jalan? Kenapa tidak tunjukkan rumah? Atau tunjukkan agama ini? Atau tunjukkan kami, pandu kami ke syurga? Kenapa pandu kami ke jalan? Selalunya kalau kita jemput orang, kan kita jemput, kita panggil orang, jom datang ke rumah. Tapi kenapa kali ini kita minta Allah tunjukkan kami jalan? Malah sifat jalan itu. Allah tak kata ihdina sirata, ihdina sabilillah. Ihdina ila sabilillah. Atau ihdina ila siratallah. Jalan Allah. Kan kita nak menuju Allah. Tapi kenapa Allah terangkan kepada kita sifat jalan tu? Lurus sampai tujuan paling dekat, yang luas, yang khusus. Kerana selagi mana kita hidup di dunia, selagi itu kita berjalan, jangan pernah berhenti. Tuan-puan, berapapun usia kita, terus berjalan, terus belajar, terus ibadah. Jangan pernah puas, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Terus berjalan. Dan berjalan tu mustaqim. Mustaqim kata akar dia qama. Dan daripada kata qama itu boleh dicairkan menjadi istiqamah. Jalan ini perlu konsisten. Kita nak lalui jalan menuju agama ini, jalan beragama ini, hidup beriman, hidup beragama ini perlu konsisten. Dan jalan ini jalan lurus, jalan tegak. Dan qama juga bermaksud berdiri. Berdiri. So bila berdiri, dia bukan jalan yang rata, tapi dia jalan mendaki. Makin lama makin naik, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Jalan yang kita lalui ini tuan-puan makin lama makin tinggi. Usia kita kan makin lama makin meningkat. So kalau kita berada di tempat yang rendah, kita mungkin tak khawatir dengan risiko-risiko yang ada. Tetapi kalau semakin tinggi tempat tu, semakin tinggi risikonya. Ibarat kalau kita berada di tingkat 10 berbanding berada di tingkat 80.
Kalau di tingkat 80, risiko untuk jatuh tinggi. Disapu angin, gegaran, macam-macam. Dan semakin tinggi perjalanan kita, semakin perlu kita kepada guidance. Semakin perlu kepada ihdina. So sepatutnya semakin tua usia kita, semakin banyak pengalaman dia, semakin kita berharap petunjuk panduan dari Allah ini tanpa putus-putus. Ihdinas siratal mustaqim. Kerana sekali kita jatuh, selamanya kita terlentang, jatuh dari tempat tinggi. Itu risikonya. Sebab itu kita perlu pada ihdina ni. Tunjuklah kami, tunjuklah kami, tunjuklah kami. Kemudian Allah terangkan pada kita, jalan ini bukan jalan yang baru. Jalan yang kamu lalui ini ada pendahulu. Diibarat macam ni. Kalau kita sama-sama ambil SPM, wajar ke kalau saya minta pandangan budak SPM lain untuk bagi saya ceramah motivasi? Atau katalah saya dengan Airi Hussein sama-sama tengah ambil SPM dan saya kata, okay, Airi boleh tak you bagi ceramah motivasi pada saya untuk tunjuk career path saya. Sedangkan sama-sama ambil SPM. Atau saya perlu rujuk siapa untuk tunjuk tentang masa depan? Kita sedang berjalan, kat depan ni kita tak tahu. So kita nak tahu apa berlaku kat depan tentang masa depan. Dah tentu pelajar SPM, dia akan minta contoh panduan bimbingan didikan daripada orang yang dah berjaya. Orang yang dah pernah lalui jalan tu. Malah Allah kata, orang yang pernah dapat nikmat, maksudnya dia sudah graduate. Orang yang dah pernah lalui jalan ini dan dia dah lulus. Lulus dengan cemerlang. So Allah bagi tahu, engkau minta panduan, tunjuk jalan yang lurus, dan jalan itu dah pernah ada orang graduate, alladzina an'amta alaihim. Jalan kami minta, ya Allah tunjukkan kami jalan yang pernah orang-orang yang dah graduate, yang dah lulus, yang pernah engkau beri nikmat pada mereka. Sebab tu dalam Quran adanya kisah para nabi dan rasul yang telah terlebih dahulu graduate sebelum kita. Dan kisah-kisah itu menjadi panduan penting untuk kita terus move on, move forward. Yang disebut bahawa Quran Al-Fatihah ini sebagai intipati kepada Quran. Apa yang terkandung dalam Quran, Allah kompres jadi dalam satu surah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oh, by the way, dia graduate bukan solely atas usaha dia. Allah kata, an'amta, engkau beri nikmat. Mereka berjaya kerana engkau, ya Allah, yang beri nikmat. Kalau tanpa nikmatmu, mereka tak berjaya. Sekarang engkau, ya Allah, dengan sifat rahmanmu, engkau tengah kurniakan nikmat pada kami. Kami juga ingin berjaya, ya Allah, seperti mereka. Kan kau pernah beri nikmat pada mereka, tunjuklah kami. How beautiful is that? Setiap ayat tunjuk bergantungnya pada Allah, tiada yang lain, hanya Allah. Orang yang berjaya itu kita tidak melihat dia yang berjaya, tak, Allah yang beri nikmat. Suatu selepas ini kalau kita lalui kehidupan kita, diuji, diduga, kita tidak menyalahkan orang.
Kita tidak menyalahkan Allah. Kita faham bahawa Allah sedang beri aku sesuatu untuk aku belajar. Bila kita dapat nikmat, kita tidak bangga diri. Ini semua kerana aku dapat buat daurah semacam ini daripada pukul 2 sampai pukul 6. Oh, ini semua kerana aku hebat. Tidak. Allah bagi nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan kita berbaki 25 minit untuk habiskan ni. Dua perkataan lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murka. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kita minta hidayah. Dan panduan jalan ini rupanya ada 3 cabang. Pertama, orang yang Allah pandu beri nikmat dengan cara dipandu sampai ke syurga. Yang kedua, ada juga jalan yang dilalui, Allah murka dengan mereka. Ada juga orang yang lalui jalan ini, tapi dia sesat. Macam mana nak faham? Contoh yang lazim saya gunakan macam ni. Katalah saya balik ke rumah tengah hari, saya bawa sate. So, sampai ke rumah, saya pesan dengan anak sulung, ini sate, dia dibawa, tolong letak dekat meja makan. Nanti balik petang kita boleh minum petang dengan mami. So anak saya angguk, yang sulung angguk. Okey, saya pun balik semula ke office. Bila balik petang, saya tu tengok pintu rumah terbuka, lidi sate bertaburan daripada awal pintu sampailah ke ruang tamu, dan nampak dekat ruang tamu rupanya yang sulung dengan adik-adik dia makan sate. Tinggal batang. Siapa yang saya sangat marah? Kakak sulung. Sebab dia dengar arahan, dia tahu, tapi tak buat. Tak execute, tak laksanakan. Dengan adik-adik marah tak? Adalah sikit marah. Why? Ikut aja apa kakak dia buat tanpa dia ambil tahu pun. Dia tak tanya kakak, ini betul ke kita boleh makan ni kak? Awal sangat tadi dah makan nasi, ini tiba-tiba ayah dia dibalik bagi sate pula. Betul ke ni? Dia tak tanya pun, dia buat aja tanpa sebarang pengetahuan. So satunya orang yang tahu tapi tak buat, satu lagi orang yang buat tapi dia tak tahu apa yang dia buat. Dan gabungan dua golongan ini adalah kita. Allah nak kita jadi orang yang tahu dan execute, buat apa yang kita tahu. Bukannya kita ambil tahu tapi kita tak buat apa-apa. Ataupun kita tak tahu apa-apa tapi sibuk nak buat. Dan mufassir kata, orang yang tahu, ada ilmu, dan dia buat, dia laksanakan, itulah siratal mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Gabungan ilmu dan amal. Dan tuan-puan, kalau kita lihat 3 ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan tadi dia adalah kata nama, terdiri daripada kata nama, dan biasa perletakan nama, kata nama ni adalah tentang pernyataan fakta, ilmu dan pengetahuan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ayat ni dimulakan dengan kata kerja. Kata kerja. So gabungan kata nama, ilmu dan kata kerja perbuatan membentuk siratal mustaqim. Gabungan kata nama, fakta di atas ilmu dan amal. Dan kita tadi bagi tahu Allah, kami yang nak sembah.
Kami yang nak minta tolong, kami yang nak beramal. So kita dah tahu fakta, dah ada ilmu, kita beramal. Itulah siratal mustaqim. Dan jalan itulah yang Allah pernah beri nikmat kepada orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul, ashabul kahfi, ashabul ukhdud dan sebagainya. Kerana ada orang yang diberi kitab, dia tahu, dia ada ilmu, tapi dia tak laksana, dia tak jalankan perintah, dia engkar, dia enggan, dia ubah kitab. Allah sangat murka pada dia. Seperti kes anak sulung tadi. Dan ada pula jenis orang Nasrani. Jesus, Isa tu Bani Israel, tuan-tuan. Nabi kepada Bani Israel. Orang yang angkat dia jadi Tuhan ialah orang Rom. Orang Rom ni bukan Bani Israel. Dia boleh ambil Nabi orang lain jadikan anak Tuhan. Itu saya tak tahu. Itu beyond comprehend. Itu tak tahu level sesat yang macam mana tu. Dia nak juga ibadah tapi tak tahu. Tak tahu apa dalil, tak tahu apa asal usul. Tak tahu apa ilmu. Tapi nak juga buat. Ikut aja. So, surah ini adalah gabungan ilmu dan amal. Jantungnya di tengah-tengah. Benar kami nak jadi hamba. Benar kami hanya nak sembah Engkau. Dan kami nak mohon pertolongan. Bantulah kami. Tolonglah kami. So, suratul Fatihah 7 ayat yang diulang-ulang. Dan moga-moga kita beroleh sedikit manfaat daripada daurah ringkas pada hari ini. Dan kita tengok, ini ada dua maksud. Okay, alhamdu ada dua maksud. Tadi kan, puji dan syukur. Kemudian Rabb, dia ada pasangan ibad. Rabb, dia ada pasangan ibad. Kemudian kehidupan kita al-alamin, kehidupan kita, pengalaman kita, kehidupan kita, kita perlu dalam hidup ini perlu kepada nasta'in, bantuan. Kemudian dua, ar-Rahman, ar-Rahim. Ar-Rahman, ar-Rahim. Kemudian perkataan Malik tadi pun ada dua. Satu raja dan satu lagi pemilik. Satu raja dan satu lagi pemilik. Kemudian Yaumiddin, hari pembalasan dan hari bayar hutang. Balas, pembalasan dan bayar hutang. Ada dua maksud. Dan hari akhirat ataupun hari Allah tegakkan keadilan, hari agama dan hari pembalasan, hari bayar hutang. Dua maksud. Kemudian gabungan na'budu, sembah dan mohon bantuan, nasta'in. Dua perkataan, dua maksud berbeza. Na'budu dan nasta'in. Kemudian maghdubi alaihim dan dhalin. Dua sifat yang Allah tak suka. Dua sifat yang Allah tak suka. Dan sekarang siratal mustaqim, jalan yang kita nak lalui, dan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang pernah dilalui oleh orang terdahulu yang Allah pernah bagi nikmat. Surah ini adalah tentang dua perkara yang seimbang dan balance. Surah ini tentang keseimbangan dan balance. So, hidup kita perlu seimbang dan balance. Bukan hanya tumpu satu dunia, tetapi kita perlu tumpu juga dunia yang lagi satu. Bukan hanya tumpu hubungan dengan Allah, menafikan hubungan sesama manusia, tak. Dia kena balance. So, barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Jika ada apa-apa soalan. Assalamualaikum. Ya, begitu menarik ya. Kita bukakan pada soalan Jamaluddin ya. Silakan. Ni isteri dia. Saya nak Isteri. tanya. Ucapan Alhamdulillah jika ada perkara-perkara yang
baiklah, yang elok kan kita ucapkan. Tapi kalau bila ada musibah, perlukah kita cakap Alhamdulillah and then Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Okey. Nabi punya ungkapan bila berlaku suatu yang kita tak suka. Sesuatu yang kita tak suka, selain daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Nabi kata alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah Halin. kulli halin. Oh, Ya. Okey. okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey, dan seterusnya Puan Masni Mama Amin. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya apa perbezaan antara mustaqim dengan hunafa dengan qayyimah dalam surah Al-Bayyinah? Okey. Mustaqim ni sifat kepada sirat, sifat kepada jalan ni lah. Dan dia merujuk kepada kita punya konsistensi dan sifat jalan itu semakin lama semakin sukar, semakin mendaki, semakin meningkat. Hunafa kata akar dia hanif. Hanif ni tulus, suci, mulus, bersih, ikhlas. Mustaqim sama dengan qayyimah. Qayyimah ni tegak berdiri, qayyim berdiri, tegak. Mustaqim juga kata akar dia qama. Qama qayyimah sama. Berdiri dan tegak. So kalau dalam surah Bayyinah tu dia merujuk kepada jalan yang tegak dan lurus, dalam masa yang sama jalan itu suci, bersih daripada sebarang unsur-unsur syirik pada Allah. Kita buat ibadah, kita tidak ada niat selain daripada nak redha Allah. Bukan kerana nak dengar orang cakap nama kita, bukan kerana nak dengar orang puji kita. Tu hanif, tulus, ikhlas kerana Tuhan. Itu beza dia lah, qayyimah dan hanif. Wallahu a'lam. Ya, dan saya kira ada lagi soalan dari Muslihah Sardono. Silakan Muslihah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita sepatutnya beramal kerana paksaan ataupun pilihan Ustaz? Okey. Kita sepatutnya beramal kerana paksaan atau pilihan. Sebenarnya kita perlu dua-dua. Kita perlu dua-dua. Kerana manusia ini, dia bukan sahaja berperang dengan kehendak diri, tapi dia juga berperang dengan hasutan-hasutan daripada syaitan, persekitaran, nafsu dan hawa dia. So kalau kita kata kita beramal ni kerana pilihan, itu kerana kita sudah terbiasa dengan amal tu. Tapi untuk memulakan kita kena paksa. Selagi kita tak paksa, kita takkan start. Kalau pilihan, kalaulah semua amalan itu harus, pilihan harus, dia tak ada sebarang weightage, support, pemberat untuk kita mulakan sesuatu. Jadi untuk amal, kita perlu lazimi paksa diri untuk buat. Selepas dia berjalan, dia akan sampai masa untuk, well, ini pilihan yang aku buat. Ini pilihan yang aku buat. Ada juga orang yang begitu mudah, tanpa perlu disuruh, dia buat, ada. Tapi kita ni jenis kalau orang orang pantai timur kata balok. Balok ni apa? Dia perlu dipaksa untuk buat. Suruh tahajud, dah dengar berpuluh tahun dah tentang tahajud. Tapi nak buat tu, aduh. Kena paksa. So ada amalan yang kita perlu paksa, ada amalan yang kita dah biasa buat dan dia sudah menjadi rutin dan memang sukarela nak buat. Tanpa disuruh pun kita buat. Wallahu a'lam. Okey, dan izinkan saya membacakan soalan daripada Syahira Faiz ya. Ustaz, bagaimana kegunaan untuk bismillah dan bismillahirrahmanirrahim? Ada saya pernah dengar bismillahirrahmanirrahim untuk bacaan dalam Al-Quran, sementara bismillah
untuk memulakan pekerjaan lain. Macam mana Ustaz? Okey. Beza antara bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim. Untuk baca Quran, yang diarahkan dalam Quran tu wa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila engkau nak baca Quran, maka mohon perlindungan pada Allah. Mohon perlindungan pada Allah. Namun ulama melihat itu bukan sekadar baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi juga dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Mengambil iktibar daripada 113 surah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. So untuk mula baca Quran, dia punya panduan ialah setiap surah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. So untuk bismillah sahaja. Ada ulama kata memandai kalau nak buat pekerjaan ini, kita kan suka mudah dan ringkas. Nak sebut nama Allah pun sukar dan susah. Hanya sebut Ar-Rahman Ar-Rahim tu pun dah rasa berat. So ada pilihan bismillah je. Punyalah kita ni kalau boleh ringkas. Kalau sebut B je nak disebut. Tapi kan lebih baik ungkapkanlah secara penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malah kebaikan itu akan kembali pada kita. Tapi kedua-duanya boleh. Tak ada masalah. Kedua-duanya boleh. Okey. Ada soalan tambahan Ustaz. Ini cerita kawan saya lah. Kawan-kawan masa kecil dulu. Katanya dia buat sesuatu yang agak nakal lah. Jadi mak dia nak cubit dia. Sebelum mak dia cubit dia, mak dia baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi katanya sakit bukan main. Tu macam mana tu Ustaz? Nak buat sesuatu yang bukannya positif, benda negatif, tapi dia baca bismillah. Okey. Sebab orang-orang tua dulu, dia mereka banyak belajar dengan alam. Mereka banyak belajar dengan alam. Ialah kehidupan dia tidak terikat dengan gadget macam sekarang kan. Hiburan tak banyak. Lalu nasihat-nasihat daripada leluhur dahulu yang begitu rapat dengan alam dan agama di-blend bersama dalam kehidupan itu dan dia implement. Ya, mak saya juga buat benda yang sama. Sebelum dia buat sesuatu, sebelum dia cubit ke atau buat dia rotan ke, dia mandikan ke, dia pukul ke, dia akan sebut bismillah. Sebab mereka merasakan, aku takut kemarahan aku ni luar kawal. Dan aku tak nak kemarahan aku ni dicampur aduk dengan hasutan, bisikan syaitan sehingga aku tak terkawal. Might as well aku mohon bantuan dari Allah agar bila aku cubit ni, dia memberi bekas kepada si anak dan bekas yang baik. Kerana bersama-samanya ada kalimah nama Allah. Itu pemahaman luar biasa. Itu cara tambahan ni Ustaz. Kata kawan saya, bila mak dia baru bis saja dia dah lari dah. Lari lintang bukang lah. Ini saya kira soalan terakhir Ustaz. Dari Saniah Tubin katanya, boleh Ustaz terangkan mengapa Allah lafaz kami dalam ayat 6? Apakah ini syarat dan tanggungjawab untuk kita pada orang sekeliling kita? Okey. Penggunaan kami. Dalam surah ini, bila membabitkan kita, Allah guna kami. Dalam surah ini, bila membabitkan manusia, Allah guna kami. Kenapa? Kenapa tidak aku? Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Atau ihdini siratal mustaqim. Kenapa kami? Pertama, Allah nak bagi tahu bahawa setiap orang beriman adalah hamba, setiap manusia adalah hamba kepada Allah dan setiap orang beriman itu sama di sisi Allah.
So dia ibarat satu bangunan yang kalau dicubit paha kanan, paha kiri terasa. So bila kita melazimi sebut kami dan kami dan kami, kita dengar ada orang lain baca Fatihah, kita sudah rasa kebersamaan. Bila rasa kebersamaan, untuk kita berbalah, bergaduh, tak bertegur sapa, ya mungkin berlaku tapi cepat bertaut kembali. Kita mungkin bergaduh kan, bermasam muka, tapi benda tu tak kekal lama sebab ada rasa kebersamaan tu. Dan Allah nak kita rasa kebersamaan tu. Dina, aku juga mendoakan orang lain juga mendoakan aku. Kita sebenarnya ada interconnection yang kita tak perasan berlaku selama ini. Sesama orang beriman. Kerana cari bulu ayam, lambat laun dia bercantum kembali. Itu matlamatnya. Ya, itu ya. Masa tinggal lebih kurang 4 minit saja lagi. Mungkin ada kata-kata akhir daripada Ustaz sebagai penutupnya. So, saya nak mengambil soalan terakhir ni, bagaimana kita nak menjalani Fatihah dalam kehidupan kita. Silakan Ustaz. Surah ini adalah surah yang menghidupkan. Dia pembuka, dia menghidupkan. Kita hidup kerana rahmat dari Tuhan. Dan rahmat yang Allah beri itu, dia beserta dengan satu tanggungjawab, iaitu kita jadi hamba. Maka sebagai hamba, kita tak ada diberikan sebarang fail kerja atau fail tugas. Namun Allah beri panduan. Untuk jadi hamba, kau mintalah Allah tunjuk. So bila Allah datangkan petunjuknya melalui Quran dan sunnah, itulah cara kita hidup menjalani Fatihah ini, menghidupkan Fatihah dalam hidup kita. Arahan daripada suratul Fatihah ialah engkau jadi hamba, kau minta Allah tunjuk dan Allah tunjuk pada engkau. Itulah cara kita hidupkan surah Fatihah dalam hati, dalam hidup kita. Bukan hanya baca, tapi execute apa yang kita minta. So jangan pernah lagi kata, kenapa tak buat tu, belum sampai seru lah Ustaz. Dia tak mungkin kita boleh kata belum sampai seru, sedangkan dalam surah Fatihah, kita yang kata kami nak sembah engkau, hanya engkau kami sembah. Tak perlu tunggu seru, tak perlu tunggu seru. Kita berinisiatif untuk laksanakan. Wallahu a'lam. Ya, begitu menarik sekali sesi tadabbur khas surah Al-Fatihah pada petang ini ya. Kita telah bersama bermula daripada pukul 2:05 petang tadi, iaitu seperti yang Ustaz katakan sebagai penutup, kita menghidupkan rahmat dari Allah, dan sebagai hamba kita menggunakan petunjuk-petunjuk tu untuk menghidupkan Fatihah dalam kehidupan kita ya. Ustaz ya, begitu mendalam sekali. Dan surah ini adalah berkaitan dengan keseimbangan dunia dan akhirat. Semoga kita mengambil ibrah dari apa yang telah pun diperkatakan tadi. Terima kasih Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Segala pujian bagi Allah atas nikmat hati yang telah memilih kecintaan kepada Allah. Segala pujian bagi Allah atas nikmat ilmu yang menghapuskan kegelapan dan menerangi jalan yang lurus pada Allah. Dan sehingga itu jangan lupa untuk terus bersama kami pada pukul 8 malam nanti. Kita insya-Allah akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Nabil Ahmad, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, di mana kita akan bersama-sama membacakan surah Al-Mulk dan juga Tazkirah Maghrib bertajuk
Bicara Cinta. Jangan lupa terus bersama kami. Sehingga itu sebagai penutupnya saya mohon Ustaz untuk menutupkan majlis dengan suratul As dan tasbih kafarah. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.